Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita bersambung kembali di dalam pengajian ataupun di dalam sedutan kuliah duha kita, iaitu talaqi Al-Quran bersama ilmu tajwidnya. Di mana ilmu tajwid itu kita ambil daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang mana kita sudah memahami bait-bait syair dia sehingga bait yang ke-34, iaitu berkenaan tentang bab tafkhim dengan tarqiq. Jadi kita sambung pada bait yang ke-35 yang mana penyusun kitab iaitu al-muallif al-Imam Muhammad ibn al-Jazari rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu telah mengajarkan kita, telah menyusun kepada kita bait-bait syair berkenaan tentang hukum-hukum tajwid. Hukum-hukum tajwid yang mana lebih ditekankan kepada sifat-sifat huruf, iaitu bagaimana untuk kita mengamalkan, bagaimana untuk kita mempraktikkan sifat-sifat huruf yang ada di dalam makhraj huruf yang kita pernah tahu sebelum ni. Jadi kita masih lagi di dalam bab tafkhim dengan tarqiq, yang mana pada bait yang ke-35 al-muallif mengingatkan kepada kita kan, iaitu wa hamzil hamdi a'udzu dina Allah thumma lami lillahi lana. Iaitu pada bait yang ke-35 penyusun mengingatkan kepada kita waw di sini adalah dan ingatlah ataupun dan peringatkanlah dan berjaga-jagalah ataupun dan hindarilah kan, seperti dan hindarilah sebutan ataupun sifat penyebutan tafkhim seperti yang ada pada huruf hamzah di dalam perkataan alhamdu dan juga perkataan a'udzu dan juga perkataan ihdina dan juga pada perkataan Allahu. Dan kemudian dikata hindarilah juga membaca tafkhim pada huruf lam seperti sebutan lillahi kan, lillahi dan juga perkataan lana. Maka itu terjemahan terhadap matan ataupun bait syair yang ada di dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah pada bait yang ke-35. Maka apa huraiannya di sini mengikut pandangan Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, seperti mana dalam kitab Daqaiqul Ahkam ini, Daqaiqul Muhkamah ini, iaitu beliau mengatakan waw di sini adalah dan yang kembali kepada hindarilah atau beringatlah. Wahadhiranna tafkhim, wahadhiran dan berjaga-jagalah dan beringatlah ataupun dan hindarilah terhadap tafkhim, terhadap perkataan ataupun terhadap membesarkan huruf, membesarkan bunyi, membesarkan sebutan pada perkataan hamz, pada perkataan hamz. Sekejap. Okey. Okey, pada perkataan al-hamzu. Okey. Itu pada huruf pada huruf hamzah dia kata di sini. Pada huruf hamzah. Dan berjaga-jaga ataupun hindarilah ditafkhimkan pada huruf hamzah. Iaitu a di situ, a. Kenapa? Kerana huruf hamzah itu adalah huruf syiddah. Dia bukan huruf isti'la. Apa itu syiddah? Iaitu secara mafhum yang mudah kita faham, huruf syiddah ini adalah huruf yang memegang kuat kepada makhraj. Maka dia kata hindarilah huruf hamzah ini ditafkhimkan terhadap setiap perkataan alhamdu dan juga wa a'udzu dan juga ihdina. Ketika ibtidak, dia kata ketika kita memulakan bacaan, ketika mana kita memulakan sebutan huruf alhamdu wa a'udzu dengan ihdina.
Kenapa? Lima fiha min kamali syiddah. Kenapa? Kerana pada huruf hamzah itu ada kesempurnaan sifat huruf syiddah. Dan juga limujawaratiha al-ain wal ha, dan juga kerana huruf hamzah pada perkataan di sini berada bersebelahan dengan huruf ain dengan huruf ha. Huruf ain ini sifatnya apa? Sifatnya adalah tawassut, iaitu tidak terlampau pegang kepada makhraj dan tidak terlampau terlepas pada makhraj. Dan juga al-ha, iaitu sifat rakhawah. Ha ini adalah sifat rakhawah yang mana dilepaskan makhrajnya. Dan mana kita sebut ha, maka dilepaskan. Al-mutahaddataini fil makhraj, yang mana huruf ain dengan huruf ha, kan? Yang mana kedua-dua mereka ini berada pada makhraj yang satu, berada pada tempat keluar yang satu, kan? Ataupun kedua-dua huruf ini sangat dekat makhrajnya kepada huruf hamzah. Maka kerana dekatnya huruf ini kepada huruf hamzah, hamzah, ain dengan ha, maka mestilah kita berjaga-jaga kerana dia sangat dekat kepada sebutan dia. Maka perlu dibezakan, Maka sebab itu dijaga, maka sebab itu diperingatkan kita agar hadiran, iaitu elakkan, hindarilah atau berjaga-jagalah daripada apa? Membesarkan huruf hamzah pada perkataan alhamdu, a'udzu dengan ihdina. Bagaimana dibesarkan? Kesalahan yang berlaku adalah dibesarkan bagaimana? Iaitu disebut dengan alhamdu. Maka dibesarkan sebutan alhamdu. Maka alhamdu ni hamzah di sini bersebelah dengan huruf lam. Lam ini adalah huruf tawassut, huruf yang berada di antara pegang makhraj ataupun lepas makhraj, melepaskan makhraj. Dan juga perkataan a'udzu, bagaimana kesalahan yang dia buat, iaitu dia menyebut dengan dia bukan sebutan a, tetapi sebutannya adalah bukan sebutan dia. Dan juga pada sebutan ihdina, iaitu bagaimana dia menyebut kesalahannya, iaitu kesalahan yang berlaku pada perkataan ihdina, hamzahnya itu dibesarkan, iaitu ihdina, salah sebutannya, yang betul adalah ihdina. Maka ini yang dikatakan oleh penulis. Maka apakah huraiannya pula di dalam nota kaki di sini? Maka kita lihat, hadzal kalam ma'tuf ala qawlihi. Dia kata, ayat yang kita baca tadi itu, bait syair yang kita baca tadi itu, iaitu hindarilah dibesarkan huruf hamzah tadi itu, adalah ayat yang bersambung kepada bait yang sebelum ni. Bait yang sebelum ni dia kata wahadhiran tafkhim lafzul alif. Iaitu hindarilah daripada membesarkan lafaz ataupun sebutan alif. Maka maknanya apa di sini sebenarnya pada bait syair ni? Dia kata wahadhiran kadzalika tafkhimil alif fil kalimat at-taliyah. Dia kata hindarilah, elakkanlah, begitu juga membesarkan alif pada kalimat yang akan disebutkan ini. Hindarilah menyebut sebutan huruf alif menjadi besar terhadap perkataan yang selepas ini. Wa ma mathiluha, dan apa yang seumpama dengannya ketika memulakan bacaan, indal ibtida, ketika memulakan bacaan. Dan seperti dalam perkataan alhamdu, yang salah alhamdu, disebut bukan tetapi mesti diistifalkan, jangan salah, tetapi sebutannya adalah alhamdu. Begitu juga dengan allazi, jangan allazi, salah, allazi, tarik sedikit mulut ke bawah, allazi, ataupun tarik mulut, senyum sedikit, allazi, jangan allazi, yang tu. Ataupun contoh yang ketiga diletakkan di sini al-lail, yang salah al-lail,
al-lail, itu salah. Yang betulnya adalah al-lail. Kena sentiasa beringat. Alif di sini ketika mana memulakan bacaannya mesti diistifalkan ataupun mesti direndahkan, jangan ditafkhimkan. Kenapa untuk kita berjaga-jaga sebutan ini agar tidak menjadi tafkhim? Kerana limujawaratiha harful lam. Kerana huruf alif ini bersebelahan dengan huruf lam. Yang mana huruf lam ini allati hiya minal huruf al-mutawassitah. Kerana huruf lam ini adalah huruf daripada sifat tawassut. Sifat yang pertengahan di antara rakhawah dan syiddah. Biasa kalau kita belajar sifat huruf yang berlawanan, dalam peringkat ini, iaitu dia ada, dalam peringkat ini, ketiga-tiga ini berada dalam satu tingkatan, iaitu syiddah, tawassut dengan rakhawah. Yang mana saya boleh fahamkan dengan mudah, syiddah ini adalah kita pegang kuat kepada makhraj, tawassut yang mana kita bersederhana pegang dia, rakhawah ini adalah kita melepaskan makhrajnya. Begitu juga penulis mengatakan di sini, wa kadzalika ihdhar tafkhimil hamzah fil lafzi a'udzu. Begitu juga hindarilah atau berjaga-jagalah ataupun elakkanlah membesarkan sebutan hamzah pada lafaz a'udzu. Di sini dan a'udzu, di sini mesti dielakkan daripada tafkhim, mesti dibaca tarqiq, a'udzu. Jangan baca salah, sebutan dia adalah dan juga a'lamu, mana sebutannya bukan tetapi kan, alif ini mesti ditarqiqkan. Limujawaratiha harful ain. Kenapa mesti dijaga huruf alif di sini, kan? Alif ini mesti ditarqiqkan kerana huruf alif ini bersebelahan dengan huruf ain. Yang mana huruf ain ini sifatnya adalah mutawassit, kan? Mutawassit, iaitu berada pada keadaan yang tidak terlampau kuat kita pegang makhrajnya. Yang mana sifat mutawassit ini berada pada sifat di antara rakhawah dengan syiddah. Kita katakan semula, syiddah ini apa? Yang terlampau kuat pegang pada makhrajnya. Rakhawah ini adalah yang dilepaskan pada makhrajnya. Maka huruf ain berada pada pertengahan dia. Wahya qaribatun minha fil makhraj. Yang mana huruf ain ini sangat dekat makhrajnya dengan huruf hamzah. Wa kadzalika ihdhar tafkhimil hamzah indal bad'u biha fi lafzi ihdina. Begitu juga hindarilah membesarkan sebutan huruf hamzah ketika memulakan dengannya pada lafaz ihdina wa ahlu ataupun wa ahli. Ikutlah pada ayat dia. Jadi perkataan di sini ihdina, jangan dibesarkan. Dikata elakkan, berjaga-jaga, sehingga jangan kita sebut ihdina, salah. Yang betulnya adalah ihdina. Dan juga perkataan ahlu, jangan dibesarkan. Ahlu itu sebutan yang tidak tepat. Kenapa perlu dijaga sebutan alif yang bersebelahan dengan huruf ha? Limujawaratihal ha, kerana dia bersebelahan huruf hamzah itu dengan huruf ha, yang mana sama-sama berada pada makhrajnya. Sebutan huruf hamzah dengan huruf ha adalah huruf yang sama pada makhraj. Dengan ha, makhraj yang sama. Maka perlu dijaga agar tidak ditafkhimkan huruf hamzah di situ. Wa ghairu dzalika katsir, dan selainnya itu sangat banyak. Contoh seperti ibtigha, dhara'na, tu hamzah di situ. Dhara'na, jangan dibaca dhara', mesti direndahkan hamzahnya. Dhara'na. Ghita'aka, sebelah dia liqa'ana,
liqa'ana. Jangan baca liqa'ana. Ana. O kat situ salah. Dia kena sebut dengan mesti disebut dengan wara'akum. Wara'akum. Kemudian dia kata lagi, wa kadzalika ihdhar tafkhimul alif. Begitu jugalah, hindarilah dibesarkan alif pada lafaz Allah. Iaitu hindari juga sebutan alif itu dibesarkan pada sebutan Allah indal ibtida' biha, ketika memulakannya, iaitu lafaz Allah itu dibaca dengan Allah. Disebut bukan a. Yang besar itu pada lam, lamul jalalah, lam di situ yang besarkan. Tetapi alif itu mesti ditarqiqkan, mesti direndahkan. Kemudian pada lam itu baru dibesarkan. Allah, Allah, Allah. Yang salah Allah. Pada itu disebut dengan Allah, Allah. Yang itu tidak tepat. Mana kesalahan ni sebenarnya apa? Kesalahan mana yang tidak merubah makna adalah kesalahan lahnul khafi. Kesalahan lahnul khafi, kesalahan yang terselindung ataupun yang kecil, kesalahan kecil kita panggil. Kerana dia tidak mengakibatkan berubahnya makna. Maka di sini penulis mengingatkan kepada kita, hindarilah membesarkan huruf alif pada lafaz Allah ketika memulakannya. Maka mesti dibaca dengan rendah pada alif, kemudian lam itu dibesarkan. Allah, Allah. Kenapa perlu direndahkan alif itu? Limujawaratiha lam lafzul jalalah al-mufakhamah. Kerana huruf hamzah di situ iaitu bersebelahan dengan huruf lam pada lafaz yang agung, pada lafaz nama Allah itu, yang mana lafaz lam itu mesti dibesarkan. Fayambaghi tarqiqil hamzah, maka selayaknya, ni dia punya rumusan dia, dia punya suruhan dia, dia punya dia punya faedah daripada penerangan ini. Dia kata fayambaghi, maka selayaknya orang yang membaca al-Quran ini tarqiqil hamz, tarqiqal hamz, mestilah dia menipiskan hamzah pada setiap keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi. Sawa'an jawarat harfan muraqqaqan, sama ada huruf hamzah itu bersebelahan dengan huruf yang nipis, atau huruf hamzah itu bersebelahan dengan huruf yang mufakham, huruf yang besar. Kama marra fil amthilah as-sabiqah, seperti mana yang telah kita sebutkan tadi, dan juga selainnya di dalam Al-Quran. Walakin, dia kata di sini, akan tetapi yata'akkad, mestilah, dia kata yata'akkad tarqiqaha, akan tetapi mestilah dipastikan halus bunyinya, idza jawarat, dia kata maknanya mesti ataupun lebih lagi perlu dipastikan apabila huruf hamzah ini bersebelahan dengan huruf yang besar. Kenapa? Hatta la yatgha 'alaiha, sehingga ataupun kenapa perlu dijaga huruf hamzah yang berada pada sebelah huruf yang besar, agar sebutan yang besar itu tidak melimpah masuk kepada huruf yang kecil. La yatghi 'alaiha tafkhim harful mufakham al-mujawiru laha. Maknanya kena pastikan hamzah itu tidak terkesan kepada huruf tafkhim itu. Kerana huruf tafkhim itu huruf yang disebut besar, maka kalau kita tak berjaga-jaga, huruf hamzah yang tarqiq itu akan dibaca dengan besar. Maka dia kata perlu dijaga kat situ. Contoh seperti hamzah bersebelahan dengan ta di sini. Al-tali'al ghaib, al-tala'al ghaib. Bukan at. Kalau at kat situ bacaan dia jadi besar, maka hamzah ini perlu dinipiskan. Al-tali'al ghaib. Bukan a. Kemudian al-lama, al-lama ataupun al-lamu. Jadi point dia di situ a. Maka a di sini jangan dibesarkan bersama dengan dha. Iaitu kesalahan yang dibaca, kesalahan yang dibuat adalah
Sebutan dia jadi of. Maka sebutan dia bukan a tetapi a. Of. Juga perkataan wa aqbalu, jangan disebut dengan wa kat situ pun dia besar, hamzah pun jadi besar. Maka sebutan di situ tidak tepat. Maka yang tepat, yang betul adalah wa aqbalu. Kemudian perkataan adallu, di situ mesti dinipiskan, kemudian dibesarkan dha. Adallu, yang salah adalah dibaca adal, salah. Yang betul adalah adallu. Maka inilah perbahasan yang diterangkan kepada kita daripada bait syair yang ke-35 berkenaan tentang menipiskan, menghaluskan, mentarqiqkan sebutan hamzah apabila dia berada pada huruf-huruf, pada perkataan yang ada bersama dengan dia. Terutama apabila huruf hamzah ini berada bersebelahan dengan huruf yang tafkhim, huruf yang besar. Maka huruf hamzah ini perlu sangat-sangat untuk dijaga agar tidak dibesarkan bersama dengan huruf yang besar tadi. Dan maka cukup setakat ini dahulu untuk penerangan pada bait yang ke-35. Maka saya harap agar kita semua mendapat taufik serta hidayah Allah untuk kita beramal, untuk kita melakukan apa yang telah kita faham daripada perbahasan pada rakaman pagi ini, insya-Allah. Jika sekiranya ada kekurangan, boleh bertanya kepada pusat pengajian Darul Faqih di sini, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.